Idea penubuhan sebuah institut pendidikan matematik telah diilhamkan pada tahun 1988 dan diluluskan oleh Kementerian Pendidikan pada tahun 2001 dan seterusnya telah beroperasi pada 1 April 2002 dan kini institut telah berusia 20 tahun. Di Malaysia, kita masih dalam usaha agar matematik itu dinobatkan sebagai salah satu tiang seri untuk mengangkat martabat bangsa. INSPEM mempunyai misi untuk menjadi sebuah institut yang terkenal dalam pendidikan sains matematik, menyumbang ke arah kemajuan dan kesejahteraan hidup manusia. Seterusnya, INSPEM adalah sebuah organisasi telah diiktiraf oleh Persatuan Matematik Eropah pada tahun 2014 hingga kini sebagai sebuah Center of Excellence. Dalam hikayat Hang Tuah, pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, dinyatakan bahawa terdapat sekurang-kurangnya 7 buah kapal atau perahu besar jenis Ghali dibina di Melaka dan berpuluh-puluh perahu yang lain. Ghali ialah sejenis kapal atau perahu besar yang berasal daripada ketamadunan Finosia, Yunani, Parsi dan Romawi. Manakala di alam Melayu, pengaruh yang kuat adalah daripada Empire Turki Osmania. Di laboratorium matematik dan didaktik, para penyidik memberi fokus dalam memastikan kiraan dan ukuran sebenar kapal mendam berahi dalam manuskrip lama dapat diterjemah setepat mungkin dalam sistem metrik moden. Dalam dokumen-dokumen ataupun manuskrip lama, ukuran yang diguna pakai dikenali dengan gas, seperti item nombor 12. Penyidikan yang dilakukan sampai kepada kesimpulan bahawa satu gas adalah 33 inci ataupun 83.82 cm. Dalam dokumen hikayat Hang Tuah ada menyatakan tentang dimensi kapal mendam berahi, iaitu panjang dia 60 gas ataupun lebih kurang 50.2 meter dan lebarnya ialah 6 depa. Kalau depa diterjemah ke sistem metrik moden, ianya bermakna lebih kurang 10.9 meter. Jadi kesimpulannya, dimensi mendam berahi adalah panjangnya 50 meter dan lebarnya 10.9 meter. Ini adalah hasil kajian terperinci saya, Prof. Hashim dan INSPEM untuk menghasilkan blueprint kapal mendam berahi. Kenapa kapal ini famous? Kita kena tanya negara Eropah, negara Turki dan China. Replika kapal ini ada di Museum Navy di Turki dan di Taiwan. Itulah contoh paling hampir kapal mendam berahi mengikut hikayat Hang Tuah. Kita tidak ada sumber lain untuk menerangkan tentang kapal kita kecuali hikayat Hang Tuah. Kapal ni diumpamakan istana di lautan. Jadi kalau istana, maksudnya kejadian dia sangatlah indah. Jadi kita berpandu pada hikayat Hang Tuah semata-mata. UNESCO telah menerima hikayat Hang Tuah kita pada tahun 2001 sebagai buku manuskrip teragung menurut PNM, sijilnya ada di PNM. Jadi tidak ada penipuan yang kita boleh buat atau kita boleh cilok atau kita boleh tambah pada kapal ini. Kenapa kita buat press hari ini, penerangan akhbar? Kerana kami hendak mengeluarkan blueprint terakhir yang akan ditandatangani oleh stakeholder, antaranya UPM, TLDM dan pemberi dana, termasuk pembuat kapal. Dia membuktikan kehebatan bagaimana orang Melayu hebat membuat kapal yang jauh lebih besar daripada kapal Portugal. Kita boleh tengok pembacaan di internet, dan kapal kita, kapal gali Melayu ni sangat besar. Dia kira 10 kali ganda lebih besar daripada kapal Flori Lama yang ada kat Melaka tu. Okey. Dan saya berminat buat ini ketika saya menelpon Museum Topkapi di Turki. Saya nak tanya tentang hubungan Uthmaniyah dengan Kerajaan Melaka, dan pegawai itu jawab dengan keras, "We have a lot of manuscript you can read here." Saya tanya dia, "About?" "Yes, your ship
your soldiers, and one more thing, dia kata ada satu benda yang dia cakap, maaf saya terlupa, saya rasa dia cakap alat ketenteraan kita. Sebab kita punya meriam tu sangat canggih. Dia kata kita ada malahan di Turki ada simpan replika kapal Melayu di Barbosa Museum, Piraeus. Kapal Flor de Lama yang berada di Melaka itu seolah-olah memberi satu persepsi bahawasanya kapal itu besar. Kerana dia ada satu tu je yang ada dekat Melaka. Jadi dia membawa persepsi bahawa bangsa kita patutlah kita kalah kapal besar. Okay? Jadi persepsi itu sebenarnya perlu diperbetulkan dengan sebenarnya kita membangunkan kapal kita untuk membuktikan bahawasanya kehebatan maritim bangsa Melayu itu jauh lebih hebat. InsyaAllah kalau kami dapat ke Turki, Portugal dan London, dia habis sepenuhnya lah, insyaAllah. Cuma tentang kapal ni, kita tidak ada apa-apa lagi kecuali mengeluarkan blueprint adalah hasrat yang terakhir dari inspek. Dia untuk kapal habis dan untuk hang tuah akan diteruskan, InsyaAllah. Hingga kita dapat bukan saja kapal, mungkin the next level ialah kedudukan Istana Melaka dan Masjid Utama Asia yang dikatakan berada di Melaka. Okey, kalau kapal sahaja, ini kapal yang berlayar hanya di Tasik, lebih kurang 10 ke 20 juta. Tapi kapal kalau nak macam cruise berlayar seluruh semenanjung Malaysia ni, mungkin dia akan menelan belanja yang lebih banyak lagi. Blueprint saja kami anggarkan dalam RM50,000. Sebab blueprint mengambil masa 4 bulan untuk siap. Lepas keluar blueprint, baru kita boleh banner actual kapal mendam raih mengikut buku hikayat Hang Tuah. Bukan actual lah, mengikut buku hikayat Hang Tuah. Hanya kitab hikayat Hang Tuah saja yang menceritakan tentang kapal Melayu ini. Dan di Candi Borobudur tingkat 2, lantai 2 ya, dia ada satu batu yang memang tunjuk gambar kapal ini. Kapal dalam dek tu ada berapa, semua berapa besar, dek tu tak ada lah, hanya gambaran ketuk batu tu. Dan kalau nak tengok sebenarnya, saya kena pergi ke Turki. Jadi kita memang menunggu dana yang dari mana berbagai sumber untuk berkongsi supaya kita dapat sebar luaskan ilmu tentang kehebatan orang-orang dahulu membina kapal. Kita tak boleh kata orang Melayu je bina, kita tak tahu masa itu siapa ada yang bina kapal. Kemungkinan orang asli kita, orang Sakai, orang Jakun, kita tidak tahu kan. Dan mungkin orang India, Cina atau pedagang-pedagang Arab yang ada di Melaka ketika itu. Jadi kita hanya berpandu pada hikayat Hang Tuah. Jadi dari segi pentadbiran, output universiti merupakan blueprint itu. Ya, output universiti merupakan blueprint itu. Ianya akan menjadi satu dokumen akademik yang mempunyai rujukan dan akan ditulis dalam standard dokumen akademik yang tidak boleh orang kata dipertikaikan kerana mempunyai bahan rujukan. Kalau saudara-saudari biasa tengok dokumen akademik, kita ada rujukan ya. Jadi sekarang ni itu yang dibangunkan di peringkat akademia ya. Di dekat situ bila Dr. Raida menyebut tentang dana RM50,000 itu adalah supaya kita dapat membangunkan secara profesional ya, blueprint yang diaudit, yang bentuknya memang orang kata bukanlah dilakukan oleh pelajar, maknanya dilakukan oleh yang profesional. Manakala berkenaan dengan kapal yang berharga dianggarkan 10 juta lebih tersebut, itu merupakan anggaran oleh pihak-pihak yang industri ya, yang terlibat dalam pembinaan kapal. Dan dari segi input yang mereka berikan, sekiranya pihak yang berminat untuk menghasilkan saiz sebenar, itulah harganya. Namun dekat situ akademia peranannya untuk memastikan blueprint yang dihasilkan oleh dokumen kami itu diikuti sepenuhnya agar tidak ada sebarang pertikaian kelak
InsyaAllah dalam masa terdekat, kalau boleh kami tahun 2023 kita sambut dengan kehebatan kapal Mendam Rahi, sama ada di Melaka, tempatnya kami terpaksa rahsiakan dahulu, di Melaka ataupun di UPM. Pemahaman itu yang sangat penting. Jadi contohnya orang boleh cakap kapal itu 330 kaki. No, dia ikut gas. Dalam buku hikayat itu dia letak gas. Jadi gas ni bukan kiraan orang Melayu. Lepas tu kita kena convert daripada kiraan India. Gas tu kiraan negara India. Jadi kita tak pakai gas. Jadi maksudnya bila India, maksudnya ada campur tangan orang berbangsa India dalam kiraan kapal kita dahulu gali ini. Jadi kita tidak wujud masa itu, kita berpandukan dan kita boleh agak-agak masa dia orang kira ni, orang India pun ada tengok, ada kira dengan kiraan dia. Orang Cina pun mungkin ada kiraan dia. Orang Melayu dia pakai depa je tangan dia. Tapi yang hebatnya yang kita tidak tahu berapa besarnya orang Melayu dulu. Kalau beberapa hari lepas saya ke Pulau Besar, kita tahu Pulau Besar itu ada satu makam keturunan Rasulullah daripada Syekh Qadir Al-Jalani. Orangnya sangat panjang, tapi dia tidaklah lebar sangat kuburnya, panjang saja. Bila panjang, tangan dia pun panjang. Cuba bayangkan, tangan dia panjang tu, depa dia tak tahu mungkin 2 kali depa saya. Jadi kita anggarkan depa ini yang diterima oleh Universal. Kita belum decide lagi pembuat kapal ni siapa. Mungkin kita akan tanya yang lebih arif adalah Tentera Laut Diraja Malaysia. Kita kena ambil pendapat mereka. Kapal ni nak dibuat oleh siapa, sebab kita ada pihak berwajib kan. Macam kalau kita buat aja, kita pakai orang Terengganu, pakai buat kapal Melayu. Tapi tentera kita kata kapal kayu tak tahan lama di perairan Melayu ni, sebab kita ada sejenis cacing, maaf saya tak tahu cacing tu punya nama. Cacing ini akan makan kayu-kayu yang ada. Kalau kita tengok kapal kita bertampal ya sebenarnya. Sebab apa? Kapal, ikut cerita yang saya dengar lah, hearsay, kapal kita bila kena tembak dengan bom tentera lain, dia tampal aja. Jadi kapal tu makin besar, betul tak? Tampal pertama, lepas tu kena bom lagi, tampal lagi, dia dah tampal kali kedua. Kalau tak silap saya, dia tengok pembacaan, kapal Melayu ini ditampal sebanyak 4 kali. Jadi dia makin lama makin besar, makin besar. Orang Melayu tak ada kopek yang kena tu, dia terus tampal aja. Dia tak ada tunggu okey buat baru, tak. Ada penjimatan itu, kita tampal dan besarkan kapal tu. Jadi dia itu hearsay melalui pendengaran, komunikasi warisan. Tadi belum lagi yang bertulis tak ada kapal ditampal. Kalau saya tak silap, kayu yang digunakan ialah cengal batu. Kayu ini sangat ringan. Dia kayu yang ringan lah untuk buat kapal ni. Tapi kalau kita nak buat cengal batu sekarang, dia lebih kurang 6 kaki 1 juta ringgit harga kapal. Itu baru sedikit, baru bukan yang 4 tingkat, sebab kapal kita ini 3 tingkat bangunan. Jadi kalau 6 kaki 1 tingkat baru 1 juta. Kalau kita kalikan, kita buat lebih kurang 165 kaki, bayangkan berapa juta kita kena keluarkan duit. Dan itu berapa lebar, itu satu benda yang banyak. Itu baru luar, belum dalam lagi. Dalam kapal itu, dan 4 deck ya kita akan buat. Kalau kita tengok contoh yang kapal kami buat tu, boleh tengok dalam tu ada gajah. Itulah contoh besarnya kapal kita tu. Ada 4 ekor gajah. Dalam hikayat kata kita gunakan kapal itu untuk membeli gajah di Patani. Dan kemungkinan kapal Mendam Rahi ini sebab apa? Hasrat membuat kapal Mendam Rahi ini pertama untuk Sultan ketika itu, Sultan Melaka ketika itu, untuk meminang puteri dari Majapahit. Jadi
kapal untuk meminang seorang puteri yang terkenal seluruh Nusantara kecantikannya. Okey, mungkin puteri itulah Puteri Gunung Ledang. Ini mistik ya. Ini melalui kita kata komunikasi warisan.